Dan tetamu di talian kita dapatkan Naib Chancellor UTHM, Datuk Profesor Dr. Wahid Razali. Assalamualaikum dan selamat pagi Datuk Doktor. Ya, Baik, semuanya salam. okey Datuk Doktor? Alhamdulillah, okey, right. Okey, bagaimana Datuk Doktor menjalani PKP ni Datuk Doktor? Alhamdulillah, untuk bulan puasa ni kan. So, Mhm. hari ni is what we call workers' day kan. Mhm. Ada pekerja. Mhm. So, kita ni lah, buat yang terbaik lah. Okey. InsyaAllah. Baik. Datuk Doktor boleh ceritakan tak tentang projek UTHM ini, tentang bantuan kepada frontliners ni Datuk Doktor? Sebenarnya this is pada mulanya, dia lah tindakan semula jadi sebenarnya. Ni natural response lah daripada researcher kita. Jadi bila benda tu terjadi, jadi as a researcher dia pun terfikirlah apa nak buat kan. And therefore they thought of the idea dan bermulalah maka, dan apabila dia bermula, dia put up dekat website, jadi ramai orang minta pula. So that's how it begins lah. Dan pandangan saya as a researcher ni, okay, kalau berhenti menyoal maka inovasi akan terbantuk lah. Sebab tu ini adalah daripada isu ataupun kita kata problem yang immediate, maka dia terpaksa fikir. Dan ada rakan-rakan kita yang memang kerja dia memang itu, dia berfikir and then dia berinovasi. Itulah mula ni lah dia dari segi how it started off lah. Okey, baik. Dan sebenarnya berapa sasaran unit pelindung muka yang ingin dihasilkan sebenarnya pada mulanya Datuk Doktor? Kita sebenarnya tidak ada, sebab this is CSR. Jadi apa yang kita minta adalah apa yang mereka harapkanlah, yang within our context. Jadi sebab kita rasa bahawa this is adalah penyelesaian jangka pendek. Because kita adalah supporting organisation. Okay. Jadi yang itu yang kita katakan bahawa apa yang rakan-rakan daripada klinik ataupun daripada hospital yang mengenali kita, maka kita buatlah untuk mereka. So that's how it started off lah, as a CSR sebenarnya. Okey, dan ini dihasilkan secara 3D itulah? Ya, secara 3D. Ya. Okey. Berapa banyak yang telah dihasilkan setakat ni, Datuk Doktor? Dia lebih kurang dalam 5,000 lah. So, ya, 5,000. Tapi kapasiti mula-mula tu dalam 100-200 je. And then after banyak permintaan, maka kita pun mulalah ada yang buat di rumah, ada yang buat di lab, dan kita mula bersama-sama lah among our researcher dan juga pelajar-pelajar kita lah. Oh, okey, baik. Jadi fakulti yang terlibat dalam penghasilan 3D facial ni fakulti mana, Datuk Doktor? Dia multi faculty sebenarnya. Sebab orang tu dia apabila minat inovasi, dia tidak kira fakulti. Faculty of Arts pun dia boleh berinovasi sebenarnya. Jadi tetapi sebab mesin-mesin itu terletak pada fakulti kejuruteraan mekanikal, fakulti kejuruteraan teknologi, maka di situlah tumpuan. Sebab kita memerlukan teknologikan mesin untuk membuat tersebut. Jadi di situ. Tapi orang-orang dia dari pelbagai pelajar, bukan teknologi background pun, mereka pun membantu juga. Okey, jadi berapa ramai sebenarnya tenaga kerja yang terlibat dalam projek ni, Datuk Doktor? Dia lebih kurang dalam 20-30 orang lah itu, dari staf dan pelajar dan juga sesiapa yang minat lah. This is pada pandangan saya bukanlah satu jumlah yang besar, tetapi cukup menarik sebab mereka ini bukan subsidi, voluntary, sukarelawan. Itu yang saya gembira jugalah. Ada kalangan teknologis kita yang ke depan berfikir bagaimana untuk membantu menyelesaikan sesuatu masalah di dalam masyarakat. Tapi kalau nak dikirakan bukan hanya pelindung muka yang dihasilkan oleh sukarelawan dan juga pelajar dan juga staf kaki tangan Universiti Tun Hussein On Malaysia yang terdiri daripada pensyarah kaki tangan dan para pelajar telah menghasilkan pelbagai rekaan sebenarnya, Datuk Doktor. Antaranya adalah boot cover, pelindung muka, kotak intubasi dan sebagainya. Jadi berapa banyak yang telah pun dihabiskan untuk projek ini, Datuk Doktor? Ini kos tu sebab dia voluntary, jadi kita tidaklah mengambil kos yang sebenarnya kan. Siapa, dan dari segi sumber keuangan pun
daripada grant universiti, grant Okey. penyelidikan Mhm. dan juga daripada kita kata sumbangan orang ramai, terutamanya staf UTSM lah. Jadi kita pun buatlah, sebab kita merasakan bahawa apa yang penting kat sini iaitu kita guna apa yang kita panggil sebagai frugal innovation. Ini Okey. maksudnya tidak perlu kita pakai Porsche, sekiranya kita boleh pakai basikal. Maka dalam keadaan emergency serupa ini kita pakai basikal lah. Mhm, Itu mhm. betul. Sebab tu harga dia murah. Okey. Macam apa nama, penutup muka yang 3D tu, yang buang terus tu dalam RM3 saja, which is very cheap lah pada saya. Mhm. Okey. Kemudian siapa yang mengedarkannya ke hospital-hospital dan ke mana lagi ia diedarkan? Kalau sebelum ini pun itulah di laman media sosial ramai yang cakap, "Wah, power lah pensyarah UTHM, power lah budak-budak ni buat 3D tu." Siapa sebenarnya yang mengedarkan ke hospital sampai dia dapat permintaan yang lebih banyak, Dato' Doktor? Itulah, jadi kita hantar melalui petugas-petugas untuk macam kita di Simpang Renggam kan, kita ada 2 kampung kat situ. So kita serah kat situ melalui kita kata jawatan kuasa yang telah ditetapkan. Jadi yang ini banyak melalui NGO dan juga rakan-rakan kita yang sebab itu ramai pensyarah universiti, dia duduk di kawasan-kawasan itu, jadi mudah untuk kita menghantar. Dan selain daripada itu juga ialah biasalah kawan kita iaitu Pos Malaysia lah. Dia dalam keadaan sini dia banyak membantu. Jadi penghantaran tu mainly pakai Pos Malaysia dan juga delivery companies yang lain-lain tu. Okey, jadi selalunya bagaimana UTHM mendapatkan material bahan mentah untuk menghasilkan projek-projek ni, Dato' Doktor? Yalah, pada mula PKP diumumkan, kita pakai apa saja yang ada di workshop kita lah. Kemudian kita mula berfikir dan kita kata kita cari material yang local material yang paling murah sekali. Kalau Okey. tak ada, barulah kita pergi ataupun kita membuat procurement daripada luar lah melalui online. Jadi ini yang kita kata tadi bahawa dan kita juga ada menghantar ke Indonesia juga sebenarnya. So, partner universiti kita di Indonesia bahawa mereka pun sekarang ni tengah dalam keadaan yang Memerlukan sangat-sangat. Ya, memerlukan. Jadi kita ada beberapa universiti yang kita ada perjanjian kerjasama tu, kita hantar juga. Dan that is not all, tetapi kita juga share kita punya pengalaman kat sini. Sebab kadang-kadang design awal itu dia tidak sama. Design Eropah dengan design Malaysia ataupun design Indonesia itu tidak sama. Keperluan adalah berbeza. Jadi itu yang kita sharing ataupun bersama-sama memikirkan how to produce the best for the local. Itu satu perkara yang kita juga bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Indonesia lah, terutamanya researcher kita lah. Apa cabaran yang paling dirasai dalam menghasilkan pelindung muka ni, Dato' Doktor? Sebenarnya mula-mula tu kita takut apa, mana nak buat. Sebab semua lockdown kan. Jadi mula-mula ada yang ambil mesin cepat-cepat buat di rumah. Selepas itu kita memaklum kepada pihak berkuasa, can we use this lab? Dibenarkan. Jadi dengan kerjasama dengan itu, jadi maksudnya kita memudahkanlah. Jadi kita bolehlah kita beroperasi sekarang ni, maka kita kumpulkan mesin-mesin kita itu dalam satu tempat dan kita, of course, kita mengikuti apa yang kita panggil sebagai arahan keselamatan lab ataupun PKP itu sendirilah. Itu yang pentinglah pada saya. Okey. Kalaulah Dato' Doktor, kita minta dijauhkan Tuhan lah, tapi kalau berlaku ini adalah untuk kebaikan juga. Kalau tempoh PKP ini dilanjutkan, adakah UTHM sendiri cadang untuk meneruskan lagi projek ini? Sebab kita agensi penyelidikan dan juga inovasi. Jadi saya berpandangan bahawa kita sepatutnya berfikirkan apakah yang diperlukan di masa depan. Sekarang ini mungkin kita kata macam face mask ataupun setengah alatnya protection itu sudah banyak dimakai. Kerajaan pun telah
production pun telah ada. Therefore, sebagai researcher, kita perlu fikir in the future apa lagi diperlukan. Bukan untuk produce incubation lagi ataupun, dan benda yang telah memang ada. Jadi itu saya beritahu penyelidik kita. Sebagai contoh, semalam kita berbincang dengan pejabat siswa kerajaan negeri Johor, bagaimana untuk kita menggunakan hasil penyelidikan kita yang kita ada satu produk iaitu dipanggil MOBIL, Collaborative Multi-Agency Platform for Building Resilient Community. Jadi yang penting itu menghasilkan ataupun membentuk resilient community. Jadi kita mencadang kepada kerajaan negeri Johor untuk melihat kita punya produk iaitu it is geospatial ataupun kita boleh melihat secara virtual apa yang berlaku, sama ada COVID ke, sama ada banjir ke, ataupun isu-isu kita kata alam sekitar ataupun isu-isu sosial, maka kita boleh letakkan perkara-perkara tersebut, data-data tersebut di dalam software sistem itu, dan seseorang terutamanya ahli politik ataupun pengurusan, dia boleh membuat tindakan ataupun decision making yang lebih tepat. Ini yang kita cuba ingin nyatakan. Sebenarnya kita melihat perkara ini untuk kita nak cadang sebagai COVID-19 punya one of the solving mechanism. Tapi ialah sebenarnya banyak lagi. Ini yang saya katakan bahawa agensi patut melihat ke depan. What is needed by the society, and then we move on from that direction. Bukan kita lihat ke belakang. Lihat ke belakang ni ada bahaya sikit lah. Let somebody else lihat ke belakang. Tapi researcher di universiti patut always question. Selepas ni apa dia, itu barulah kita boleh serve the function iaitu universiti itu sebagai rakan kepada komuniti lah, ataupun menyelesaikan masalah komuniti lah. Jadi maksudnya sentiasa melihat ke depan untuk menjangkakan apakah yang akan menanti kita di depan. Itu yang susah. Kita perlukan Pak Nujum yang baik sebenarnya. Okey, Pak Nujum yang baik. Okey, contohlah kata dibawa ke depan dan sebagainya, Datuk Doktor. Dan kemudian mungkin dana ataupun grant yang ada pada universiti itu mungkin tak mencukupi. Adakah pihak universiti sendiri akan melakukan crowdfunding contohnya untuk membiayai projek ini? Ya, tetapi untuk keadaan-keadaan tertentu, kita tengok macam yang projek yang saya nyatakan tadi, iaitu ini sebenarnya adalah projek yang besar. Ini satu, kita bersama-sama dengan University of Salford memenangi satu grant Global Challenge. Jadi Global Challenge maksud dia satu penyelesaian masalah di peringkat global, dan kita boleh dapat grant tersebut. Maknanya dia memang satu satu penghargaan lah pada saya. Kita boleh bersama-sama dengan universiti luar negara menang grant yang agak besar ini. Jadi apa yang kita perlu buat untuk kita bawa ke Malaysia, dan sebenarnya kita telah membuat pilot study di Sarawak dan juga beberapa municipalities, dan sangat berguna. Dan ini seperti Saudara Ahmad tadi nyatakan bahawa crowdfunding adalah salah satu daripada sumber kita lah. Tetapi selain daripada itu, sekiranya dia amat penting, saya rasa sebelum pihak contoh kalau kita boleh memberikan pre-warning mengenai apa yang akan berlaku pada satu disaster, sekiranya dia tidak berlaku, orang tidak akan tahu nilai sesuatu produk disaster tersebut. Tetapi macam di Sri Lanka, tiba-tiba berlaku banjir yang besar macam di Aceh itu, berbilion hilang. Jadi maksudnya kat situ, orang akan berkata, kalaulah ada ini software ni, kalaulah ada orang boleh bagi tahu lebih awal, kalaulah ada teknik. Jadi isu ini yang kita ingin nyatakan kepada kerajaan ataupun kepada sesiapa saja yang mempunyai sumber keuangan tinggi. Ini adalah satu, makna dia kita kata investment yang sangat baik. Dan orang yang terbaik untuk menyelesaikan proyek ini adalah penyelidik di universiti, sebab dia tidak ada self-interest. Ini satu perkara yang penting. Kita bukan businessman, tapi kita ingin bersama-sama untuk macam mana menyelesaikan masalah. As long as running cost itu kita boleh
adakan, itu adalah cukup baik Mhm. pada pandangan saya lah, sebagai researcher di universiti ni lah. Okey, jadi maksudnya kita perlu bersedia dengan segala kemungkinan. Mungkin COVID-19 habis, tapi depan-depan wallahualam mungkin akan memerlukan perkara yang sama juga kita sediakan. Jadi kita dah Ya, ada kepakaran, kita dah ada ready stock dan sebagainya. ya, Jadi boleh dilakukan. Tapi kan ya. Dato' Doktor, saya rasa mungkin juga boleh dijadikan satu perniagaan universiti untuk menampung ataupun menjana pendapatan yang lain selain daripada geran juga, Dato' Doktor. Yalah. Tapi Hmm. pada saya, kita ingin menghasilkan value, bahawa why kat universiti Ah. itu bukan untuk nak cari untung. Tapi Why kat nilainya universiti tu. sebab dia membantu uh, daripada mati hidup, daripada tak ada makan ada makan, daripada sakit kepada sehat. Jadi itu yang bukan, sebab kalau kita kata duit saja, jadi mana dia orang kaya sahajalah yang akan mendapat. Maksud dia macam tu. Jadi kita sepatutnya sebagai penyelidik ataupun researcher ini, kita for humanity. Itu sangat penting. Dan kita bukan untuk mendapat keuntungan yang tidak munasabah. Yes, we need money. Tapi as it is now, pada saya, kalau negara memerlukan, bahawa kita memerlukan untuk menyelesaikan masalah, saya rasa di universiti saya lah, penyelidik saya tidak galakkan untuk where is my my overtime, where is my, kita kata, bayaran ini, no. Jadi ini tidak berlaku di TCM. Tapi universiti akan faham. Kiranya dia sangat berguna untuk manusia, untuk humanity dan kita secara natural. Sebab tu researcher ni, kita penyelidik kita pun, dia adalah natural responses. Jadi ada juga penyelidik yang dia kata, oh PKP, Alhamdulillah aku duduk rumah. Dia hanya buat paper dia saja untuk keuntungan dia sendiri. Betul, saya setuju juga tu. Okey, baik. Tapi apa yang penting adalah moral value itu dapat di-expand kepada seluruh warga kita, negara kita, bahawa this is the moral value yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat. Ya. Okey, baik. Alang-alang Datuk Doktor pun dah mengatakan bahawa kita kena bantu kerajaan dengan duduk rumah. Apa saranan Datuk Doktor kepada masyarakat yang degil juga? Semalam saja 693 orang lebih kurang, kalau tak silap saya, ditahan ingkar PKP. Hari sebelumnya adalah hampir 900 orang. Saranan kepada semua pihak kekal di rumah dalam tempoh PKP ni, Datuk Doktor. Ya. Saya berpandangan orang degil tu ada sebab dia, cari sebab dia. Kadang-kadang dia degil sebab dia tak faham, berikan penjelasan. Kadang-kadang dia degil sebab dia tak ada makanan, cari makanan untuk dia. Orang degil ni dia kena lihat kenapa dia degil. Sebab tu as researcher, kenapa orang tu degil, kenapa dia nak jual temikai juga walaupun tak boleh, bagaimana contoh macam tu. Jadi all in all lah, saya berpandangan bahawa orang yang lebih mengetahui tentang the overall perspektif itu adalah pihak pemerintah, kerajaan. Kita sebagai rakyat, kita kena ikut. Tapi at the same time, kita kena question dan salurkanlah persoalan-persoalan itu dalam saluran yang betul. Itu baru kita boleh membina masyarakat lah. Tapi kalau ada kelompok masyarakat yang mengatakan aku lebih pandai, jadi tetapi dia diam saja, dia tidak menyalurkan apa yang betul. Dia menyalurkan dalam media dan dia pun tidak tahu benda itu 75% right, ada bukti-bukti ke apa ke. Jadi ini saya amat risau tentang perkara ini sebab kami from the background of a university researcher. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan yang suka dalam ilmu yang tidak cukup dan menyatakan dalam kebidangan yang tertentu dan membuat rumusan-rumusan tertentu, itu amat membahayakan. Dan mungkin dia akan menyusahkan pihak pemerintah untuk mengarah perkara ini supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 itu. Harapan saya dan tahniahlah pada semua frontliners, terutamanya rakan-rakan kita di ZKM yang bekerjasama sebenarnya dengan betul baik untuk menyelesaikan masalah di ZKM dulu, di Johor dan juga rakan kita di tempat lain di Malaysia umum. Baik, dan dua kawasan PKPD di kawasan di Johor itu telah pun diangkatkan arahan PKPD di sana. Tapi kita masih lagi dalam PKP, Datuk Doktor. Ya. Baik, tahniah kepada seluruh warga kerja Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tahniah Datuk Doktor, Naib Chancellor UTHM sendiri. Good work, good job. Terima kasih. Terima kasih Amai. Baik, itu dia tadi Naib Chancellor UTHM Datuk Profesor
Dr. Wahid Razali selaku Naib Chancellor bercerita tentang sumbangan Universiti Tun Hussein On Malaysia kepada frontliners Malaysia. Kita akan kembali selepas ini, teruskan mendengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Tuan Muhammad Azmi Zulkifli yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL